Salam geng. Update kelima kolam pemulihan dalam hutan nih kan. Hari ini saya nak membahas makanan alternatif, atau bagi konsep saya ini makanan semula jadi yang saya gunakan dekat dalam kolam nih kan. Jadi kalau kita dapat menjimatkan 60% daripada kos makanan tu, bayangkan berapa banyak kita punya untung kan. Saya khususan video ni untuk sesiapa yang baru mula dalam bidang ternakan ikan. Tapi mood saya kongsi pengalaman saya ni dalam mood yang marah sikit. Pasal ada member yang dia rugi bolo ikan air tawar ni. Jadi rugi tu pasal dia tak nak belajar. Siapa yang baru dalam bidang perikanan ni, kono belajar, cari pengalaman, cari orang yang boleh tunjuk aja, cari video-video yang bermanfaat macam video saya ni. Kalau bermanfaat kasih like, okey? Okey, apa yang saya bincangkan adalah makanan alternatif yang buah ceri, keladi bunting, kiambang, duckweed, ikan-ikan koci dan kustaria. Apa benda lah koci lah kira. Okey. Kita tengok yang pertama. Alternatif makanan yang pertama, iaitu pokok ceri. Pokok ceri ni dia kita tanam ni tepi kolam yo, tepi tobing kolam. Dia buah masak biar dia gugur sendiri. Apa guna pokok ceri ni? Okey. Pokok ceri ni sesuai untuk ikan jelawat, ikan lampam, bahkan ikan talipia pun makan. Ikan kolah makan. Jadi kita tanam keliling kolam, supaya buah tu nanti bila dia dah masak, dia boleh gugur dalam kolam tu kan. Lagi satu, bila ikan donga, bila buah tu masak, dia jatuh dalam air, ikan donga bunyi tu, dia menaikkan hormon ikan tu untuk makan. Jadi kita tanam keliling kolam. Tak mengganggu pun. Pokok ceri ni memang tak mengganggu. Dia adalah pokok yang rendang. Yang rendang yang boleh dijadikan sebagai landscape. Pasal redup di bawah. Lepas tu satu lagi, dia boleh menarik burung-burung datang. Macam pokok ceri ni memang sesuai lah konsep kolam saya ni. Selain daripada boleh jadikan makanan ikan, kita boleh juga dengan pokok ceri ni bila dia buah dia masak, dia boleh menarik burung-burung datang untuk makan. Bahkan kita pun boleh makan buah ceri ni. Baik untuk kesihatan jantung. Jadi banyaklah manfaat buah ceri ni. Dan kepada sesiapa yang nak buat landscape pun, taman mini, pokok ceri ni pun boleh. Ataupun siapa yang nak buat aviari burung. Aviari burung ni kalau bahasa mudah sangka burung bosa lah. Sangka burung bosa. Lepas tu dalam itu boleh tanam pokok ceri. Supaya burung-burung yang dalam sangka tu boleh makan buah tu kan. Boleh tempek dia bersarang kali. Tu semula jadilah aviari. Jadi kesimpulannya, buah ceri ni banyak manfaat. Okey, kita pergi pula yang kedua, makanan alternatif yang kedua, iaitu keladi bunting dan juga kiambang. Tapi bab keladi bunting ni kita kena jaga betul-betul. Pasal keladi bunting ni boleh sonang membiak. Jadi kalau kita tak jaga betul-betul, kolam tu akan penuh dek dia yo. Jadi boleh mengganggu. Jadi keladi bunting ni pastikan hanya sekadar 1/3 daripada keluasan kolam kita tu. Keladi bunting ni apa guna keladi bunting ni? Ikan-ikan boleh makan. Ikan tongsan boleh makan. Ikan apa jenis ikan yang makan rumput lah boleh makan. Lagi satu, akar dia pula boleh untuk ikan-ikan macam ikan sopek. Boleh letak telur dia dekat situ. Boleh bertelur dekat situ keladi bunting ni. Tapi saya syorkan lebih banyak
kiambang berbanding keladi bunting. Pasal keladi bunting ni susah nak jaga Kiambang lebih senang. Keladi bunting ni pun dia kalau dia berbunga tu, bunga pun cantik. Jadi untuk landscape pun sesuai. Siapa yang nak buat kolam landscape kan, tu sesuai. Kalau kiambang pula, kita boleh taruh separuh daripada kolam pun tak apa. Pasal kiambang ni ikan lagi mudah makan. Okey, selesai keladi bunting dan kiambang, kita pergi ke yang ketiga pula, iaitu duckweed. Duckweed ni pun ikan makan juga. Ikan suka makan. Ni duckweed ni tak kisahlah ada yang nak panggil azolla kau, ada yang nak panggil nema kau, apa kau. Saya panggil duckweed dia. Duckweed ni rumpai air yang kecil. Terapung apa kecil. Ikan senang makan. Ikan yang sebesar satu jari pun boleh makan. Macam ikan sopek pun makan. Ikan talipia makan. Ikan jelawat, tongsan, kelah pun semua makan. Jadi kita boleh letak duckweed, kasih makan duckweed. Duckweed ni banyak pun tak apa. Cara nak membiakkan duckweed ni senang je. Kita ubur apa dalam apa sikit kawasan tu, dia akan membiak. Dalam tempoh sekejap duckweed akan membiak. Ataupun kita buat kolam khusus untuk duckweed. Bila kita nak kasih makan ikan, kita tangguk je. Campak dalam kolam kan. Tu senang. Duckweed ni pula ayam pun boleh makan. Itik pun boleh makan. Tu pasal dia panggil duckweed. Duck itik. Semua benda boleh makan. Jangan kalian pula makan apa duckweed ni sudah kan. Tu tanggung sendiri, saya tak pernah makan. Okey, kita letak tu banyaklah faedah duckweed ni. Memang banyak. Lepas tu dia akan apa? Menjeronehkan juga air. Jadi berapa banyak kita boleh jimat tu. Dengan apa buah ceri tadi, dengan keladi bunting, kiambang, duckweed ni. Tapi duckweed paling cantik lah. Bagi saya duckweed paling cantik. Jadi kalau siapa yang nak jimatkan kos makan dalam ternakan ikan, utamakan duckweed. Tapi duckweed ni satu je hal dia tak boleh kono panas. Kalau kawasan godop boleh. Macam kolam saya ni dalam hutan, memang sesuai lah. Okey. Selesai duckweed, kita pergi ke makanan alternatif yang keempat, iaitu ikan-ikan kocik ataupun krustasea, udang gantung. So ikan kocik ni yang paling mujarab gapi. Gapi kampung. So gapi kampung ni senang kita nak cari. Kita nak tangguk ko, ataupun macam saya guna tangguk besar, ancor. Saya ambil gapi kampung dalam kolam kan, dalam kolam lain. Saya pindahkan ke sini. Senang ya kojo tu. Kalau udang pula, udang kocik ni pula, boleh juga pakai bubu ko, bubu payung ko, nak tangguk ko, tak kisah. Tangguk malam-malam ko, tak kisah. Penting ni gapi dengan udang gantung, udang kocik tu, udang putih. So apa gapi dengan udang kocik ni kita nak tahu berapa banyak pun tak kisah. Tapi pastikan ikan belum ada dalam kolam tu. Pasal ikan akan koja gapi ni. So kita biarkan dulu gapi, ataupun macam kita sediakan kolam khusus untuk gapi dan udang gantung. Jadi bila kita nak kasih makan ikan tu, kita tangguk je. Pun boleh juga, tak ada masalah. Senang ya koja kan. Tambahlah kalau kolam tu dokek dengan kolam yang kita boleh ikan. Tu boleh. Memang cantik. Khususan untuk dia. Dia apa ikan yang boleh makan gapi ni dengan apa udang gantung ni, tak kisah. Ikan tongeh, ikan kelah, ikan talipia, semua ikan makanlah pokok. Dia pun apa senang membiak. Jadi bila ikan tu lapar dia pergilah koja gapi tu ko kan. Dia pergilah koja udang tu. Tu senang je. Makanan yang terakhir, makanan alternatif yang terakhir, iaitu ikan pimpin.
Ikan pimpin nih khusus untuk ikan yang lebih besar lah. Macam ikan sebagau. Lepas itu ikan apa lagi makan pimpin. Nah, pandailah kalian cari kan. Itu pimpin ni pun kalau untuk landscape pun bila ikan yang lain makan, contoh sebagau makan pimpin, dia akan apa tu, dia ikan pimpin tu lari ke atas, air tu berkocak. Memang cantik untuk landscape. Bila kita tengok benda lah tu, ikan tu mau mocik dekat atas permukaan air bila kena koja dengan ikan pemangsa kan. Memang cantik benda lah tu. Jadi untuk landscape memang sesuai lah. Oke, itu saja perkongsian saya tentang makanan alternatif. Dan itu juga lah apa yang saya buat dekat kolam dalam hutan nih. Supaya apa yang saya kongsikan nih sedikit sebanyak memberi manfaat lah kepada anda. Jadi khusus kepada yang mula-mula nak buat ternakan ikan, belajarlah, carilah pengalaman, buatlah secara kecil-kecilan dulu supaya tak rugi di kemudian hari. Pasal kalau ternakan ikan ni dia bukan macam nelayan. Kalau nelayan dia rugi tu sehari je. Maksud dia keluar tenaga tu dia rugi tenaga saja kalau tak dapat ikan kan. Tapi dalam bidang ternakan kita ambil masa lama. Jadi kita dah laburkan modal. Jadi bila kita tak ada ilmu apa semua, dia akan rugi tu lambat. Ada member saya yang rugi sampai berpuluh-puluh ribu. Macam saya sendiri rugi lebih kurang 10 ribu bila memula dulu buat dalam bidang ternakan ni. Jadi pengalaman itu akan mengajar kita. Jadi buatlah kocik-kocik dulu, ataupun mintalah tunjuk ajar daripada orang sekitar yang dah buat benda lah tu. Bertanya pendapat apa semua, itu akan mengelakkan kita rugi. Jadi sekian saja untuk update kelima kolam pemeliharaan dalam hutan ni, supaya apa yang saya kongsikan ni membawa manfaat kepada anda. Oke, sekian saja daripada saya. Terima kasih, thank you. Kasih like kalau bermanfaat. Kalau tak, biarkan saja. Oke. Wuih, ikan apa nih geng? 3 ekor ya geng, 36 ringgit. 2 boleh ringgit ekor ikan tomoleh atau ikan tomalian. Sajo yo nak simpan untuk stok dalam kolam pemeliharaan ni kan. Ikan yang diancam kepupusan. Tu geng. Kalau ada sesiapa yang nak support, bolehlah. Roger lah. Kalau ada sesiapa yang nak support. Oke, kita lepas ikan tomoleh nih dalam kolam nih. Biaklah kau ikan tomoleh. 1 2 3. Biak tomoleh. Oke. Terbaik antara ikan mahal. Support geng. Roger. Oke.